Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, topik kita kali ini ialah kesan kegagalan fungsi ginjal. Seperti yang kita ketahui bahawa ginjal berfungsi sebagai dua, satu sebagai organ perkumuhan, satu lagi sebagai pengosmo kawal aturan. Pengosmo kawal aturan. Okey, apakah yang akan berlaku sekiranya ginjal mengalami kerosakan dan gagal berfungsi? Okey, maka ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai organ perkumuhan dan juga organ pengosmo kawal aturan. Bahan kumuh daripada metabolisme seperti urea, air, garam mineral yang berlebihan tidak dapat disingkirkan daripada badan, dan tekanan osmosis darah tidak dapat dikawal atur. Penyingkiran bahan kumuh bernitrogen seperti urea, air dan garam berlebihan daripada badan dalam bentuk air kencing membolehkan ginjal mengekalkan tekanan osmosis darah pada aras yang normal. Apakah rawatan untuk kegagalan buah pinggang? Okey, terdapat dua rawatan kegagalan buah pinggang. Pertama, hemodialisis. Sebab dialisis ni ada dua. Satu hemodialisis, maknanya cuci darah. Satu lagi peritoneum dialisis, dia pakai cecair. Satu lagi adalah pemindahan buah pinggang ataupun ginjal. Okey. Hemodialisis adalah penggunaan mesin dialisis yang menyingkirkan bahan metabolik seperti urea, air, garam yang berlebihan daripada badan. Menyingkirkan bahan metabolik daripada badan. Yang penting daripada apa? Daripada darah. Raja menunjukkan bagaimana mesin dialisis bertindak membersihkan darah dan mengawal atur aras tekanan osmosis darah semasa rawatan dialisis. Okey, kita tengok ni di mana aliran darah dan juga aliran bahan kumuh dari darah ke bendali dialisis. Okey. Arteri ni arteri. Aliran darah keluar. Heparin ditambah untuk menghalang pembekuan darah. Kemudian darah masuk dalam alat atau tubodialisis yang bersifat separatelap. Okey, separatelap ini menyebabkan pengeluaran bahan kumuh dari darah ke bendali dialisis. Ni cecair ni adalah bendali dialisis. Okey, ni darah. So daripada darah tu bahan-bahan kumuh akan keluar masuk ke dalam bendali dialisis. Okey, kemudian darah yang ini yang bersih, lebih bersih, akan masuk semula ke dalam badan melalui vena. Bendali dialisis masuk. Ni ada bendali dialisis masuk. Dalamnya ada mengandungi glukosa, asid amino, garam mineral dan air. Kepekatan dialisis isotonik dengan plasma darah. Okey. Kemudian ni ada bendali dialisis keluar.
Itu adalah tindakan mesin dialisis. Mesin dialisis terdiri daripada tubuh berlingkar yang separah telak dan diisi dengan bendalih dialisis. Bendalih dialisis. Kepekatan bendalih dialisis dalam mesin dialisis dikekalkan pada kepekatan yang sama dengan plasma darah. Bendalih dialisis sentiasa mengalir dan ditukar untuk menyingkirkan bahan kumuh dan mengekalkan kecerunan kepekatan bagi resapan antara darah pesakit dan juga bendalih dialisis. Sentiasa mengalir dan ditukar. Okey. Semasa dialisis, darah pesakit dipam keluar daripada arteri radial pada pergelangan tangan untuk mengalir ke dalam mesin dialisis, lalu mengalir keluar untuk dikembalikan ke dalam darah melalui vena pada tangan yang sama. Semasa darah melalui tubuh berlingkar, urea dan garam yang berkepekatan lebih tinggi di dalam darah meresap keluar melalui dinding tubul ke dalam bendalih dialisis yang mengandungi urea dan garam yang lebih rendah. Oleh itu, urea dan garam berlebihan dapat disingkirkan dari badan dan tekanan osmosis dapat dikawal atur pada jurat yang normal. Okey. Maknanya ini darah. Jadi bendalih apa tadi? Bendalih apa? Bendalih dialisis. Bendalih dialisis. Dalam darah ni dia punya urea tinggi, garam mineral tinggi, so dia akan meresap masuk ke dalam bendalih. Garam mineral pun tinggi. So bila dia meresap masuk ke dalam bendalih dialisis, maka darah menjadi lebih bersih. Pemilihan ginjal. Dengan melalui pembedahan ginjal, pesakit perlu menunggu ginjal yang sesuai daripada penderma. Ginjal yang rosak diganti dengan ginjal daripada penderma. Seorang yang sihat boleh mendermakan salah satu ginjalnya kerana proses kawal aturan dan perkumuhan masih boleh dilakukan oleh ginjal yang satu lagi. Seorang yang telah meninggal dunia sama ada berpunca dari kemalangan atau sebab lain boleh menjadi penderma setelah memberi kebenaran untuk mendermakan organnya.